Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini, Rabu malam Khamis, yang merupakan pengajian kitab Al-Hikam di Masjid An-Nur, Mersing, Singapura. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian, kita akan berzikir kepada Allah Ta'ala dan khusyukkan hati kita pada Allah. Lupakan segala ingatan dunia kita, buka mata hati kita dan tutup mata zahir kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lil athhar ashabil abrar ajma'in wa ila hadrat sultan awliya wa salihin. Siri Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrul aziz. Wa madanallahu bihamdadi wa nasana bi barakati wa nafa'na bi barakati. Wa ila hadrati ahli silsilati tariqatul qadiriyah. Wa khususan Syekhuna wa Rashidina Rabitana. Asina fi Fuddin Sayyidina bin Al-Qadir. منصور قادر جل البغدادي الشعر الله ولم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقولي لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله
Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna. Ya mufahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan sebenarnya iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah SAW, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita Al-Hikam, di mana kita telah sampai muka surat 130. Mereka yang ada kitab lama, muka surat 130, pada tajuk dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik dari taat yang menimbulkan ujub, iaitu sombong. Itu kalam hikmah yang 106, ya, 106. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita sudah membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi, dan dalam pemberian Allah Taala itu ada yang menunjukkan ke sifat Allah pemberi, dan ada kala Allah menegah, menahan, sebagai Allah nak menunjukkan sifat Allah tu yang berkuasa, menegah, dan Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa yang maha berkuasa Dia. Sebab kita merancang, tapi yang menentukan rancangan kita berjaya atau tidak Allah. Seperti sekarang kita merancang macam-macam untuk tahun 2020, tahun 2021, tiba-tiba sampai masanya datang COVID-19, tetamu yang tak dijemput. Apabila datang COVID-19, semua yang kita rancang tak menjadi. Bahkan yang sudah ada di tangan pun sudah kehilangan. Itu semua kehendak Allah. Alhamdulillah. Maaf, Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan yang maha berkuasa Dia. Allah yang maha berkuasa. Dan bagi orang yang beriman, yang makrifat, itu dia tak menjadi masalah. Kenapa? Dia tahu itu semua kehendak Allah. Maka dengan itu dia memahami akan apa kehendak Allah. Tetapi yang menjadi sakit hati ataupun tak senang ialah orang yang tak faham dengan kehendak Allah. Tak faham dengan sifat ketuhanan Allah. Jadi dia sangka apa yang dia rancang mesti berlaku. Bila tak berlaku, sedih je lah Ustaz, sedih. Tak apa, kita sebenarnya apa yang kita dapat ni, ini semua kehendak Allah. Kita reda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sepatutnya. Ya, begitulah kita telah dibentangkan juga oleh Alimah bin Athaillah pada pelajaran lepas, bahawa ada kalanya Allah buka kepada kita pintu taat, tetapi tidak dibukakan kepada kita pintu pengkabulan. Maknanya ibadat kita, taat kita tu dibukakan jalannya. Tapi tak dibuka pengkabulan, makna amal ibadatnya itu tak ada pengkabulan daripada Allah. Kenapa pula? Ini tak mustahil. Kerana kadang-kadang kita dibukakan pintu taat, kita rasa hebat diri kita. Kita rasa baik diri kita. Kita rasa lebih bagus pada orang lain. Ini semua sifat-sifat ujub yang boleh merosakkan ibadat kita. Jadi kita punya ibadat tak ada pengkabulan, tak ada diterima oleh Allah. Dan begitulah juga kadang-kadang orang yang buat dosa, dosa itu menjadi sebab untuk dia menjadi lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Macam mana pula? Sebab bila dia dah buat dosa tu, dia merasa menyesal, sedihnya amat sangat. Dan dia menambahkan lagi taat dia pada Allah, menangis pada Allah, minta ampun pada Allah. Jadi makna dengan dosa tu, dia telah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kadang-kadang berbeza. Kita tak boleh pandang pada zahir saja. Dia ni orang dosa. Dia siapa tahu. Mungkin dia dah bertaubat. Taubat dia tu lebih baik daripada kita.
Pernah satu masa seorang perempuan yang mengaku diri dia kepada Nabi SAW yang dia telah berzina. Maka Nabi perintahkan supaya dia direjam sampai mati. Maka setelah dia direjam sampai mati, kemudian orang-orang pun dah balik. Orang-orang mencemoh dia. Apa perempuan ni, zina ni. Akhirnya Nabi kata, jangan kamu mencemoh saudara kamu. Sungguh dia telah bertaubat. Kalau anda kata taubatnya itu dibagi-bagi pada Ahlul Madinah seluruhnya, mencukupi. Maknanya taubat dia sungguh besar. Kalau nak dibagi-bagi macam sepotong kek yang besar, dibagi-bagi potong-potong, masih cukup lagi untuk seluruh Ahlul Madinah. Masya Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Kita tak boleh pandang pada zahirnya. Kita lihat pada dia punya natijah dia. Itu sebenarnya. Maka menyambung dari kata-kata itu di muka surat 130. Al-Imam bin Athaillah Skandari rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya. Dan semoga Allah ta'ala meninggikan darjat Ustaz Salim Bahrasi yang menjadi penterjemah kitab hikam ini. Dan semoga ditinggikan darjatnya dengan berkat Nabi SAW. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada kedua-dua guru kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darain amin. Dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik dari taat yang menimbulkan ujub, iaitu sombong. Dua perkara, dosa dan taat. Dosa yang menyebabkan dia itu bertaubat. Sungguh-sungguh taubatan nasuha. Itu lebih baik daripada ibadat yang membawa dia kepada kesombongan. Aku ibadat, diorang tak ibadat. Diorang tak mau tahajud, diorang tak baca Quran. Kita rasa hebat diri kita. Jaga. Jadi perkara ini telah dibahaskan oleh alim-alim ulama. Kenapa pula Ustaz dosa itu yang membawa kepada taubat lebih baik pada ibadat yang membawa kepada kesombongan? Sebab ibadat itu tujuannya untuk merendahkan diri, untuk supaya kita rasa tawaduk dengan Allah. Manakala kalau orang yang beribadat tetapi tidak membawa kepada rendah diri dan merasa hina diri kepada Allah, tetapi sebaliknya pula merasa sombong dengan dia punya ibadat dia rasa megah dengan ibadat dia. Jadi makna orang ni tak disukai oleh Allah. Sebab sifat takabur adalah sifat Allah. Itulah sebab apabila iblis ni, walaupun dia sudah ibadat 70,000 tahun, 70,000 tahun. Nah, ibadat dia itu Allah bukakan dia pintu taat. Dia dapat buat ibadat. Tapi Allah tak bukakan pintu kabul. Kenapa? Macam mana boleh tahu pula Allah tak buka pintu kabul? Kerana dia ibadat, dia rasa diri dia baik. Semua malaikat-malaikat pun puji dia, sanjung dia. Sampai dia menjadi tempat rujukan malaikat. Dia rasa diri dia lebih baik daripada malaikat. Dan apabila Allah Ta'ala nak tunjukkan hakikatnya siapa tu iblis, Allah jadikan Nabi Adam AS. Semua duduk, sujud pada Nabi Adam. Sujud semua malaikat iblis. Iblis tak nak sujud. Di situlah baru terbuka rahsia hati dia. Kenapa iblis kau tak nak sujud? Aku lebih baik daripada Adam. Jadi dia sifat sombong, sifat megah. Itulah dia hakikatnya. Kenapa Allah tak membukakan pintu kabul kepada iblis? Kerana sifat sombong yang masih tersimpan dalam hati dia. Sifat ujub, sifat rasa dia lebih baik daripada orang lain. Tak ternyata perkara itu, tak terjelas perkara itu, melainkan setelah dijadikan Nabi Adam AS dan diperintahkan suruh sujud pada Nabi Adam AS. Begitulah dia tuan-tuan. Jadi kadang-kadang orang tu dia buat ibadat, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kadang sombong, kadang megah, kadang bakhil, kedekut. Tapi dia buat ibadat. Orang ahli ibadat. Artinya dia masih lagi tertutup pintu kabulan hati dia tu, taklah sampai dibuka oleh Allah lagi. Dia hanya dibuka pintu taat,
tapi taat dia itu tidak membawa apa-apa sesuatu kebaikan di sisi Allah. Manakala pula orang yang membuat maksiat, kalaulah dia buat maksiat tu dia menjadi menyesal, dia bertaubat pada Allah, dia rasa diri dia hina, dia rasa diri dia banyak dosa, maka itulah mendekatkan dia kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala suka kepada orang yang menghinakan diri, merendah diri, tawaduk. Jadi kalau sekiranya tawaduk itu telah dicapai, sifat rendah diri sudah dicapai, dan permohonan ampun kepada Allah sudah dicapai, maka orang itu akan menjadi lebih mulia daripada orang yang buat taat tapi membawa pada kesombongan. Itu dia tuan. Allahu Akbar. Jadi yang diambil kira bukan pada permulaannya, yang diambil kira pada penghujungnya. Macam kita orang lumba lari, starting dia kita nombor 1. Tapi di akhirnya kita pula yang lain pula depan, yang dia dah tertinggal belakang. Siapa yang menang? Orang yang ke depan itulah. Dia bukan kira yang starting. Mula tahun pelajaran, awal tahun dia periksa dalam kelas semua pas. Tapi bila ending hujung tahun dia fail. Jadi dia pass atau fail? Fail lah. Macam itulah ibaratnya. Dalam kita buat amal ibadat, zahirnya bagus. Tapi timbul sifat rasa megah, sifat sombong. Aku ahli ibadat, orang yang tak macam aku. Itu sudah jadi fail dia di sisi Allah. Manakala orang yang ahli maksiat, yang buat maksiat, bukanlah ahli maksiat, tapi terjatuh dalam maksiat, dia pun menyesal, dia bertaubat pada Allah. Dia sudah dekat dengan Allah, dapat dah ada keridhaan Allah. Allahu Akbar. Maka dengan itu berkatalah As-Sidi Syekh Ibn Athaillah rahimahullah ta'ala wa nafa'an Allah bikum fid darin amin. Kalam hikmah yang 106, maksiatun awrathat zullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbaran. Artinya, maksiat, dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan memerlukan rahmat Allah lebih baik daripada berbuat taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub dan besar diri. Itulah dia. Jadi makna di sini kita buat, bukan kita disuruh buat maksiat, tapi jatuh dalam maksiat. Kita jatuh dalam maksiat, kita merasa rendah diri, taubat, menangis kita pada Allah. Seperti yang telah kita sebutkan tadi kan. Maka itu lebih baik dan lebih lagi disenangi oleh Allah daripada orang yang salat, tahajud, zikir, tapi rasa diri dia hebat. Orang lain tak macam aku. Orang lain tak sedekah macam aku. Orang lain tak sembahyang tahajud macam aku. Dia rasa diri yang baik. Jaga. Orang ini dibawa dengan sifat iblis, sifat sombong, dan itu sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Berkata Syekh Ibn Ajibah dalam kitab Syarah Hikam, dia kata, natijah ataupun yang diambilkan kesimpulan atau diambilkan dia punya hukum bukan pada rupa zahir taatnya atau maksiatnya, tetapi yang diambilkan hukum ialah pada penghabisannya, natijahnya. Sebab natijah itulah yang dijadikan ukuran Allah. Sebagaimana dalam suatu hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Allah tak pandang pada rupa kamu dan pada amalan kamu. Wa inna ma yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah pandang ialah pada hati kamu. Jadi yang ini buat maksiat, astagfirullahalazim, dia terus taubat, menangis, rendah diri, hati dia tu tawaduk habis pada Allah. Allah suka. Orang ni buat ibadat, orang lain tak macam aku ibadat lagi hebat. Sombong dia. Allah tengok hati dia sombong, Allah tinggalkan dia. Allah. Jadi sebenarnya buah hasilnya ibadat taat itu ialah untuk menghasilkan sifat rendah diri. Manakala buah hasilnya maksiat itu ialah membawa pada sombong diri, keras hati. Tapi kalau sekiranya sudah terbalik, yang orang yang buat maksiat tu pula menjadi rendah diri, yang buat taat tu pula menjadi sombong diri, jadi yang mulianya pada yang buat maksiat tu mendapat kemuliaan Allah, yang sombong diri, yang buat taat tapi sombong diri, mendapat kemuliaan Allah.
Nah, di sini kita kena faham. Janganlah pula kita kata, oh Ustaz kalau macam tu kita buat maksiat lah sudah. Bukan. Maksud di sini, andai kata kalau dia terjatuh dalam maksiat. Terjatuh tu maknanya, bukanlah tiap-tiap hari dia buat maksiat, na'udzubillah. Tapi terjatuh dalam maksiat yang dia kadang-kala, bukan dia kehendaki tapi tak sengaja. Kerana satu ketika nafsu dia telah menguasai imannya. Dia pun terikut dengan kehendak nafsu. Tapi lepas tu dia bertaubat pada Allah. Itu orang yang mulia di sisi Allah. Manakala pula orang-orang yang sombong diri, mereka rasa diri hebat dengan taat dia, maka itu tak dipandang oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah di sini didatangkan oleh kita kata Ustaz Salim Bahrasi mendatangkan kisah daripada Abu Madian. Abu Madian ni seorang ulama sufi. Rahimahullah Ta'ala berkata, perasaan rendah diri seorang telah berbuat maksiat dosa, itu lebih baik dari kesombongan seorang yang taat. Ada kalanya seorang yang hamba berbuat kebaikan yang menimbulkan rasa ujub, sombong, sehingga dapat menggugurkan segala amal-amal yang sebelumnya. Sebagai contoh, iblis. Ibadat 70,000 tahun. Semuanya tak dipandang oleh Allah. Kerana sekali saja sombong dia. Aba wastakbara. Sombong dia dan takabur dia. Wa kana minal kafirin. Adalah dia pada golongan orang kafir. Na'udzubillah. Dan ada kalanya seorang yang berbuat dosa, yang menyedihkan hatinya, sehingga timbul rasa takut kepada Allah dan menyebabkan keselamatan dirinya. Dia takut kepada Allah. Seperti mana kisah Abdul Rahman bin Thauban yang telah saya ceritakan minggu lepas kan. Dia ni bila balik daripada masjid, dia ni seorang pemuda Ansar. Dia balik pada masjid dan dia melalui di celah-celah rumah orang-orang, rumah orang. Ternampaklah seorang perempuan yang sedang mandi. Bernafsulah dia melihat perempuan itu sedang mandi. Kemudian dia pun terasa insaf, dia telah buat dosa. Dan dia malu pada Nabi kerana dia mata dia telah dosa. Takkan nak jumpa dengan Nabi. Dia rasa diri dia tak layak lagi duduk Madinah. Kerana dia sudah buat dosa dan dia ni ahli neraka. Dia lari keluar daripada Madinah. Dia duduk di tempat pergunungan. Kemudian Nabi SAW panggil Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman Farisi, pergi cari Abdul Rahman bin Thauban ni. Pergi cari dia tempat pergunungan ini. Pergi sampai tempat pergunungan tu, tanya orang kampung kata, ini pemuda ini dia tak ada turun melainkan waktu malam saja untuk mengambil air. Siang hari dia akan duduk tempat di atas gunung. Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman pun tunggu sampai dia turun dan tangkap dia, bawa balik ke Madinah. Rasulullah datang jumpa dia. Dia pun kata, ya Rasulullah, aku telah buat dosa ya Rasulullah. Aku ni ahli neraka. Nabi kata, Allah Maha Pengampun. Allah boleh mengampunkan dosa itu. Lebih pada itu pun Allah boleh ampunkan. Betul ke ya Rasulullah, Allah boleh ampunkan aku? Dia sedih. Padahal sekali je buat dosa tu. Maka di saat itu, dia pun meninggal dunia. Apabila nak dikebumikan mayat dia, diusung mayat dia daripada Masjid Nabawi nak bawa ke Baqi', Nabi SAW jalan berjengkit. Berjengkit mana ujung-ujung jari Nabi jalan. Sahabat kata, ya Rasulullah kenapa tak jalan betul-betul? Nabi kata, macam mana aku nak jalan betul-betul? Penuh malaikat. Masya Allah. Malaikat penuh. Inilah dia pemuda yang lari dari api neraka. Rasa menyesal yang tak sudah. Sampai dia rasa tak layak duduk di kota Madinah. Allah. Itulah dia tuan-tuan. Kadang-kadang dosa ini pemakin, menjadi motivate kita untuk kuatkan lagi tak dan kita rasa rendah daripada Allah. Manakala pula kadang-kadang baiknya kita, taatnya kita, kadang-kadang ya, menjadikan kita sombong bila kita terasa diri kita lebih baik. Awas kita. Sebab tu kita jagalah. Jangan kita ada sifat sombong. Kita buat taat. Dan kalau kita terlihat orang buat dosa, jangan kita rasa orang ni neraka. Jangan. Belum tahu. Mungkin dia bertaubat pada Allah. Lebih baik daripada kita. Maka berkata Syekh Shibli rahmatullah alaih meriwayatkan dari Al-Khalil bin Ayyub, bahawa seorang abid ahli ibadat Bani Israel, ketika dia berjalan dinaungi oleh awan. Hebat. Awan tutup dia. Tiba-tiba ada seorang pelacur Bani Israel. Maka tergerak dalam hati pelacur itu, ini seorang abid
ahli ibadat Bani Israel. Aku ingin mendekatinya, mendekatkan kepadanya. Semoga aku mendapat rahmat Allah. Kerana mendekat kepadanya. Ni orang alim ni. Tengok awal pun jalan atas kepala dia. Aku nak ikut dia lah. Supaya aku dapat berkat. Maka ketika pelacur tu dekat dengan si Abid itu, tiba-tiba si Abid itu mengusir dan berkata, "Nyah engkau di sini. Pergi jauh sampai sini." Kenapa? Abid tu rasa diri dia baik, diri dia suci, diri dia taat. Yang ini pelacur. Ini bawa dosa ni, ini bawa azab. Jauh. Itu sifat sombongnya si Abid. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi. Di sini bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kepada Nabi Bani Israel yang ada pada hari itu. Ya. Bahawa aku Allah mengampunkan dosa pelacur itu dan membatalkan amal Abid itu. Dah terbalik pula. Aku ampunkan dosa si pelacur. Pelacur ni nak cari rahmat aku ni. Dia rasa diri dah berdosa. Dia rasa diri dah banyak, dah salah. Nak cari rahmat Allah. Allah ampunkan dia. Dan kemudian si Abid ni pula, yang di mana dia rasa hebat dengan ibadat dia, ahli taat. Sombong dia dengan ibadat dia rasa diri dah baik dan suci. Allah batalkan amalannya. Allah boleh buat apa Allah nak. Allah batalkan. Allahu Akbar. Al-Harith Al-Muhasibi, iaitu seorang ulama tasawuf, dalam memberikan komentar cerita yang kita baru baca tadi, berkata, Allah menghendaki supaya anggota lahir ini sesuai dengan batinnya, iaitu hati kita. Apa yang Allah nak? Zahir taat, batin pun taat. Zahir kita ibadat, batin kita pun ibadat. Apa ibadat batin? Ibadat batin ialah tawaduk, rendah diri, hinakan diri, selalu merasakan kelemahan diri, mohon ampun dari Allah. Itulah ibadat batin. Maka apabila sombong congkak orang alim yang abid itu, bila orang tu orang alim atau orang abid ahli ibadat, abid dalam bahasa Arab tu maknanya ahli ibadat. Sombong dia kerana dia rasa dia alim, kerana dia rasa dia tu orang ahli ibadat. Sedang pelacur tu bertawaduk, merendah diri, dia rasa diri dia dah banyak dosa, nak minta ampun pada Allah. Maka ketika itu si pelacur lebih taat kepada Allah dari si abid yang alim. Masya Allah. Jadi bukan pandang pada zahirnya sahaja, tapi pandang pada hati. Si alim yang sombong tak dipandang oleh Allah. Manakala si pelacur pula yang rendah diri dan nak mencari keampunan rahmat Allah, dia pula dia yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah tentulah kalau Allah dah terima dia, Allah bagi dia hidayat. Allah bagi dia hidayat dan dengan itu dia jadi orang yang baik. Itulah sudah setentunya. Ya. Ada satu kisah yang lain pula. Ada pula kejadian terjadi ketika seorang abid Bani Israel sedang sujud. Dia sedang sujud. Ibarat macam kita kata sujud depan Kaabah lah ni. Tiba-tiba dipijak kepalanya oleh satu orang. Orang lalu pijak kepala. Ni kita tengah sujud, dia dipijak ni. Marahlah. Kita tengah sujud, orang pijak. Apa dia kata? Maka berkatalah si abid itu, angkat kakimu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan kau. Wah. Abid ni sudah bersumpah. Demi Allah, Allah tidak akan ampunkan kau. Kenapa dia cakap macam tu? Kerana dia rasa diri dia mulia. Dia ahli ibadat. Atau dia orang alim. Kemana kepala aku dipijak? Kurang ajar. Angkat kaki kau. Tak nampakkah kepala aku ni? Korang kepijak. Demi Allah, Allah tak akan ampunkan kau. Wah. Ini kenapa dia cakap macam tu? Dia terasa diri dia mulia. Kalaulah dia rasa diri hina, orang pijak kepala aku. Padan muka aku pun, dosa aku banyak. Itu sepatutnya. Kita ni kalau kita dalam mengerjakan ibadah haji dan umrah ya, bila kita tawaf depan Kaabah, orang pijak kaki kita, orang langgar kita, orang singgung kita. Jangan kita toleh muka tengok, buta, tak nampak. Jangan. Tapi kita bawa perasaan tawaduk.
Padan muka aku pun, kaki ni dulu banyak pergi tempat yang tak baik. Badan aku sakit kena tolak. Dulu buat dosa banyak sangat. Kita rendah diri. Allah suka pada orang diri. Tapi kalau kita rasa, kenapa orang tu tolak aku? Kenapa orang tu pijak kaki aku? Tak boleh ke? Silap ke orang sikit? Orang sikit je kau nak marah. Mana sombong? Nampak tuan-tuan. Jadi oleh kerana abid ini bersifat sombong, atau ni orang alim bersifat sombong, maka Allah Ta'ala menjawab, hai orang yang bersumpah dengan namaku, bahkan engkau yang tidak diampunkan kerana kesombonganmu. Engkau yang aku tak ampunkan kerana kau sombong. Seperti mana yang iblis, sombong dia. Tak mau ikut perintah Tuhan yang suruh sujud pada Nabi Adam. Akhir Allah tidak ampunkan dosa sombong dia. Walaupun 70,000 tahun ibadat dia tak ada nilai di sisi Allah, Allah buang dia daripada syurga. Na'udzubillah. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya orang buat salah pada kita, jangan kita jadikan itu sebagai satu kemarahan kita yang berlebih-lebihan. Kita boleh tegur tapi bukan ke berlebih-lebihan. Dan kita mengambil sikap positif, Allah Ta'ala nak ampunkan aku. Allah Ta'ala tu nak ajarkan aku. Macam sekarang kita kena COVID-19 ni kan. Ini semua orang ni buat, orang buat. Kita kata ini kerana dosa aku, sebab tu Allah jadikan ni COVID-19. Aku lalai kepada Allah. Aku ni tak ingat pada Allah. Sibuk dengan dunia. Ni Allah nak ingatkan aku. Jadi tak timbullah kita menyalahkan orang. Kita balikkan pada refleks kita, cermin tu letak depan muka kita. Inilah pimple ke, jerawat, ini roskan, pipi aku kotor, mata aku ni ada juling sikit. Itu tengok pada diri kita. Allahu Akbar. Al-Haris, iaitu ulama tasawuf yang kita sebut, Al-Haris Muhasibi, berkata dalam memberikan komen kisah si abid yang sujud kena pijak tu, dalam komentarnya berkata, dia bersumpah kerana merasa diri besar di sisi Allah. Nampak? Kenapa dia guna nama Allah? Sebab dia rasa dia terror, dia dekat dengan Allah, dia alim, dia ahli ibadat dengan Allah. Jadi dia guna nama Allah. Demi Allah, Allah tak akan ampun engkau. Dia guna nama Allah seolah-olah apa yang dia cakap tu Allah akan terima. Nampak? Maka kesombongan, ujub, itulah yang tidak diampunkan oleh Allah. Bukan pasal dia sembahyang, tapi pasal sifat sombong dia tu yang tak diampunkan oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi dalam perkara ini, kadang-kadang kita kena berhati-hati. Ya, dalam orang buat dosa. Sebenarnya dosa ini kadang-kadang kata Nabi SAW, "Law lam tuznibu la khashitu alaikum ma huwa ashaddu min zalik." Al-ujub. Kalau kamu tak buat dosa, aku lebih bimbang lebih daripada berdosa, iaitulah sifat ujub. Jadi kalau kita ni maaflah tak ada buat dosa, kita akan rasa diri kita ni baik, bagus, ahli ibadat. Itu aku lebih takut kerana itu sifat sombong, sifat ujub, sifat rasa diri baik. Itulah sifat iblis, sifat syaitan. Sebab tu sini kadang-kadang kita ahli ibadat, tapi tak dapat yang sempurna. Kita sembahyang pun kadang lalai, tak khusyuk. Kadang-kadang kita zikir pun kadang terlupa. Kadang-kadang kita tertinggal baca Quran. Kerana tahajud kita terlambat. Kerana tahajud kita terlepas. Kita rasa menyesal. Ada hikmahnya. Bukan disuruh buat macam tu. Tapi ini semua takdir Allah. Ketentuan Allah. Takdir Allah. Kita sembahyang lalai. Kita rasa sedih. Kenapa ya Allah? Sembahyang aku lalai ya Allah. Ini kerana dosa aku yang banyak ya Allah. Kita rasa tawaduk. Itu lebih baik daripada ialah sembahyang khusyuk. Bagus. Tapi takut timbul ujub. Sembahyang aku malam ni bagus lah. Aku sembahyang malam dapat khusyuk lah. Dah timbul ujub. Nampak? Tapi kalau kita, ialah bukan makna jangan sembahyang. Disuruh sembahyang khusyuk. Disuruh kita buat taat. Tapi kalaulah sekiranya tak dipandang dengan rahmat Allah, ya, kita dapat khusyuk, alhamdulillah, rahmat Allah. Semuanya daripada kehendak Allah. Tak apa. Tapi takutnya rasa diri dia. Dapat baca Quran, alhamdulillah. Ini semua kehendak Allah, rahmat Allah. Kalau sekiranya dia rasa, wah, aku baca Quran setiap hari, diorang susah nak baca Quran. Itu siapa timbal sifat ujub. Nampak tuan-tuan.
Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tak ada buat dosa, aku bimbang kamu akan lebih lagi. Aku takut ialah ujub. Dosa ini zahir. Dosa zahir dengan ujub, dosa batin lebih berat. Dosa ujub. Dosa zahir, lebih-lebih dosa satu. Tapi bila ujub, takbur, dibuang dia daripada syurga. Iblis, tak layak dia dalam syurga. Allahu Akbar. Sebab tu berkata guru kami, kata Syekh Ibnu Ajibah, maksiatun billah khairu min alfi ta'at bin nafs. Satu maksiat kepada Allah lebih baik daripada 1000 taat tapi masih dengan nafsunya jahat. 1000 taat, 1000 rakaat, 1000 hari puasa, tapi rasa dengan nafsu dia yang jahat, dengan riak, dengan ujub. Itu tak ada nilai di sisi Allah. Lebih baik daripada seorang yang buat satu dosa tapi dia rasa sedih dia, rasa rendah diri. Itu lebih baik. Nah, sekali lagi saya ingatkan, bukan di sini maknanya kita disuruh buat dosa. Tapi andai kata kalau itu berlaku, maka janganlah kita pandang rendah pada orang yang buat dosa. Dan itu pun hikmah Allah kalau berlaku pada diri kita. Kadang-kadang mata kita ternampak maksiat, balik kita menyesal, astagfirullah. Tapi sudah tentu ada bezanya. Dosa yang dibuat oleh orang maksiat dengan dosa yang dibuat oleh kekasih Allah. Di sini disebutkan al-farqu baina maksiatil wali wa maksiatil fasik. Beza antara maksiat seorang wali Allah dengan seorang yang fasik. Apa beza dia? Wali Allah atau kekasih Allah atau orang yang Allah cinta, kalau dia buat maksiat, maka dia tidak bertujuan untuk buat maksiat itu. Tak ada niat nak buat maksiat. Terpandang kepada maksiat itu, terpandang aurat itu, terpandang, tercacak mata dia kepada gambar yang tak baik. Tapi bukan tujuan dia nak. Begitulah pula wala yafrah, dan dia tak gembira dengan maksiat tu. Walaupun dah buat tapi dia rasa sedih. Dan wala yasirru alaiha, dan dia tidak berterusan dengan maksiat dia. Pertama, dia tak ada tujuan nak buat maksiat tu. Keduanya, dia tidak gembira dengan maksiat. Walaupun gembira pada saat dia buat, tapi lepas tu tak menggembirakan dia. Sedih dia. Waktu dia tidur, sedap tidur. Allah, tidur sedap lah. Tidur sedap. Tapi bila dia terbangun, aku dah terlepas tahajud. Allah, sedihnya. Dan begitulah dia, la yasirru alaiha, dia tidak berterusan dengan maksiat tu. Jadi maknanya, dia tak ada tujuan untuk buat maksiat. Dan dia tidak rasa gembira lepas buat maksiat tu. Dan dia tidak meneruskan berterusan dengan maksiat. Ini 3 sifat pada maksiat seorang wali. Wali. Tetapi kalau maksiat orang fasik memang ahli maksiat, 3 ni terbalik. Maknanya memang dia nak buat maksiat. Dan dia gembira, happy dia buat maksiat. Dia cerita-cerita orang lagi. Yang dia buat dating, dia buat berzina, dia minum arak. Allah. Dan dia berterusan. Itulah orang fasik. Jadi bukan makna di sini kita disuruh buat maksiat. Tetapi kalau berlakulah ada jatuh maksiat. Ini pun kehendak Allah juga. Sebab itulah Syekh Junaid Al-Baghdadi Qaddasallahu sirrahu pernah ditanya orang. Adakah seorang ahli ma'rifat itu berzina? Kita kan fikir-fikir orang ma'rifat. Wali Allah takkan nak berzina, ustaz, tu dosa besar. Tapi apa kata Syekh Junaid Baghdadi? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Diambil pada ayat Quran, surah Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullah, adalah keputusan Allah, qadaran maqdura, satu takdir yang diputuskan. Maksudnya, kalau itu memang sudah takdir Allah berlaku zina, walaupun dia seorang wali sekalipun, dia akan berlaku zina. Ditakdir Allah. Bukan dia hendak. Tapi godaan-godaan, kemudian pada saat itu dia punya iman pun lemah, dan saat itu dia jatuh zina. Tapi lepas tu dia menyesal. Menyesal tak sudah. Seperti yang kita sebut tadi. Kisah seorang perempuan yang bertaubat kerana zina. Dan begitu juga seorang pemuda Ansar yang bernama Abdurrahman bin Thawban, yang merasa menyesal atas kerana melihat mata dia akan maksiat. Maka itu semua sebagai contoh.
tak mustahil kekasih Allah tu jatuh kepada maksiat. Tapi itu jangan kita jadikan sebab. Allah, dia ini nama aja wali, nama aja ustaz, tapi buat kerja macam ni, tak sangka. Kita tak boleh cakap itu. Kita belum tahu. Kita belum tahu apa akibatnya. Mungkin dia itu bertaubat pada Allah lebih daripada sebelum berlaku maksiat. Dan keduanya, kita sendiri pun tak tahu bagaimana diri kita. Apakah kita terselamat atau kita lebih teruk lagi daripada orang tu. Sebab tu kita jangan komen orang. Habis ustaz di mana? Kita doa minta Allah ampunkan dia. Minta Allah ampunkan dia. Ustaz orang macam ni. Minta pada Allah, mudah Allah ampunkan dia. Itu sudah. Dan kita sendiri pun minta Allah selamatkan daripada perbuatan maksiat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sungguh baiknya kita hikam ni tuan-tuan ni, dia mengajar kita mengenal keadaan diri kita, manusia, jiwa kita, zahir kita dan batin kita. Terima kasih kita kepada Tuan Pengarang kita Alimah bin Atta'illah. Dengan pencerahan ini kita akan jadi hati kita lebih tenang dan hati kita lebih selamat daripada memandang orang yang rendah dengan rendah ataupun kita merasa diri kita yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami kerana kami manusia bodoh yang jahil. Selalu kami terperangkap dengan tipu daya nafsu dan syaitan. Lepaskanlah kami daripada tipu daya nafsu dan syaitan. Bantulah kami untuk jadi hamba yang taat padamu. Terimalah kami sebagai hamba yang kau kasihi. Buangkanlah dari hati kami sifat sombong, menggar, riak, ujub, sum'ah dan semua sifat yang tercela. Isikanlah hati kami sifat rendah diri, tawaduk dan selalu memohon ampun daripadamu. Ampunkanlah kami, ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang zahir dan yang batin. Dan sembuhkan penyakit saudara-saudara kami, keluarga kami, sahabat anda kami yang sedang sakit, ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sampai sudah saja untuk kita pada malam ini, insya-Allah. Menyambung lagi kita pada pelajaran depan, insya-Allah. Maka dengan itu saya mohon marilah sama-sama kita membantu masjid kita. Ya, program malam ini merupakan program dakwah daripada Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura. Ya, tuan-tuan dan puan-puan bersedia maklum, masjid-masjid kita pun menghadapi banyak kesusahan dengan COVID-19 ini. Marilah sama-sama kita membantu masjid kita dengan derma seikhlas-ikhlasnya, dengan nombor akaun yang ada di depan kita ni. Mudah-mudahan menjadi amal bakti kita di sisi Allah, insya-Allah. Sekian saja dari saya. Saya akhiri dengan sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.